Baik, kalau boleh semua rujuk pada buku teks uji minda 5.1D. Hari ini kita bincangkan tentang macam mana kita nak cari nilai sin bagi satu sudut ataupun cos dan tangent bagi sesuatu sudut. Baik, untuk contoh nombor 1A ni, okey, yang ini dia tak perlu cari panjang yang unknown, yang tak diberi. Semua dah ada di sini. Okey, contohnya di sini tengok. Okey, soalan A1. Sin sudut theta ini kita boleh dapat direct terus. Okey, ini macam mana datang 1539? Okey, kita dah belajar dulu kan formula untuk sin ialah bertentangan bahagi dengan hipotenus. So sin theta ada di sini, seolah-olah kita berdiri di sini. So sisi bertentangan dia adalah 15 bahagi dengan hipotenus ini 39. Sebab tu 15 bahagi 39. Okey, kemudian jangan tinggalkan jawapan macam ni. Okey, sebab dia boleh lagi dipermudahkan, boleh dibahagi lagi. Okey. So 15 dengan 39 kita boleh bahagi dengan 3. Okey. So bila 15 bahagi 3 dia dapat 5. 39 bahagi 3 dapat 13. So 5 per 13 untuk nilai sin sudut theta ini. Okey. Soalan B pun samalah, lebih kurang lah. Soalan C pun sama. Cuma saya nak pergi ke soalan D. Sebab apa? Sebab soalan D dia bagi sisi untuk hipotenus. Ada satu lagi sisi 10 mm ini. Cuma satu lagi sisi tak diberi. Okey. Bila tak diberi sisi ini, okey, sudut yang diberi ialah theta di sini. Okey. So kalau yang sudut theta di sini, kita hanya boleh cari untuk maklumat yang ada di sini, kita hanya boleh cari sin. Sebab apa? Sebab sin ialah sudut sisi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Sin boleh cari. Okey. Kalau cos, cos tak boleh cari. Sebab apa? Cos memerlukan sisi bersebelahan. Sebab tu saya nak pergi terus ke soalan D ni. Mungkin ada yang tak faham. Okey. So macam mana nak cari sisi bersebelahan? Kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey. Cos theta, ini untuk soalan A tadilah. Okey. So setiap satu soalan dia mesti ada 3 jawapan. Okey. Ini saya percepatkan. Okey, soalan D. Okey. Sin kita boleh cari. Sin theta ialah sisi bertentangan 10 bahagi dengan sisi hipotenus 26. Ini pun masih lagi boleh dipermudah, boleh dibahagi. Okey, so kita bahagi dengan 2. So kita akan dapat 5 per 13 untuk nilai sin sudut theta. Sin tak apa, sebab dia tak memerlukan sisi bersebelahan. Okey, kemudian kita nak cari cos kan. Cos theta sama dengan yang tak tahu ini kita letak saja. Sekejap ya. Kita letak saja sini x. Okey. So x itu unknown lah, kita tak tahu dia berapa mm. Okey. Yang ni tahu 26 mm, ini 10 mm. Yang ni kita tak tahu. Okey, so kita letak x. Okey. So macam mana nak cari x? Kita guna Pythagoras theorem. Okey, kita tahu 26 ini ialah hipotenus. Ini 10. So x ni macam mana nak cari? So x sama dengan punca kuasa 2, 26 kuasa 2, ini hipotenus ini, tolak dengan 10 kuasa 2. Okey, kenapa tolak? Sebab kita bukan nak cari hipotenus. Kita nak cari sisi yang lebih pendek. Okey. Kalau kita cari hipotenus baru kita tambah ni. Okey, sisi ni tambah ni. Baru dapat hipotenus.
tenas. Okey, kemudian kita kuasakan 2, 26 kuasa 2 pakai kalkulator dapat 676, 10 kuasa 2 100. So 676 tolak 100 dapat 576. Kemudian kita kena punca kuasa 2 dia. Okey, untuk cari berapa panjang mm di sini, x sini. So kita akan dapat 24. Okey. So kalau nak selamat, ambil pensel ke, letak sini siap-siap supaya kita tak lupa. 24. Okey. Ini bukan cm sorry Ini mm. Okey. So bila dah dapat ni, semualah kita boleh cari. Okey, kita boleh cari cos, kita boleh cari tangent. Okey. Okey. So cos theta sama dengan x. Ini kita ambil pada sini soalan dia. X per 26. So x ini kita dah dapat tadi, iaitu 24. Tukar saja x ini jadi 24. So 24 per 26. Boleh dipermudahkan lagi, bahagi dengan 2. So 24 bahagi 2 dapat 12. 26 bahagi 2 dapat 13. So cos theta bagi soalan ini ialah 12 per 13. Kemudian boleh cari dia punya tangent. Okey, ini soalan E. Saya ambil soalan ni. Okey. So soalan E juga lebih kurang macam soalan D. Dia tak bagi sini, sekarang dia tak bagi hypotenuse. So kita kena cari hypotenuse. Sin dia memerlukan hypotenuse. Okey, so sudut theta dia di sini. So sin theta ialah bertentangan 3 bahagi dengan hypotenuse. So hypotenuse tak tahu. Okey, so kena letak sini x. Okey. So x ini hypotenuse, kita cari hypotenuse, panjang hypotenuse dulu. Punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 1.6 kuasa 2. Jadi kita dapat 9 tambah 2.56 jadi 11.56. Okey, kemudian cari punca kuasa 2, kita akan dapat 3.4. Okey. Okey, tak nampak di bawah situ. Okey, sini 3.4 cm. Bila dah dapat sisi ni, baru kita boleh cari semua sisi, semua nilai sin, cos dan tangent. Okey. So sin theta ialah 3 per 3.4. Okey, ni 3 per 3.4. Okey. Kalau nampak ada perpuluhan, okey, jadikan dia sebagai nombor bulat. Okey, macam mana nak jadikan nombor bulat? Okey, di sini 3 memang sudah nombor bulat. 3.4 ni ada perpuluhan kan? Okey. So kita gerakkan dia atau kita darabkan dia dengan 10. So bawah bila darab 10, atas pun kena darab 10. Baru dia adil. So atas jadi 30, bawah jadi 34. Dia macam ni, dia gerak satu, sini gerak satu. So atas 30, bawah 34. Kemudian 30 dengan 34 kita boleh bahagi dengan 2. Okey, so 30 bahagi 2 15, 34 bahagi 2 17. So jawapan dia 15 per 17. Okey, dan seterusnya boleh cari dia punya apa? Dia punya cos dengan tangent. Okey. Baik. Saya akan pergi seterusnya. Okey, sebelum itu saya nak bincang sedikit macam mana kita, selain pada cara yang ini, apa lagi cara yang kita boleh buat untuk dapat nilai dengan orang kata shortcut ataupun cara yang lebih mudah. Okey. Baik, saya padam ni semua dulu. Sebab saya nak ruang kosong ni. Okey. Sekejap ya. Sekejap.
Okey, ini saya tunjuk untuk jalan yang lebih mudah lah. Okey. Okey. Baik. Untuk contoh soalan nombor 1A. Okey. Untuk cara yang lebih mudah, kamu kena ingat ini terangkap Pythagoras. Okey. Ini yang diberi ini adalah basic. Okey. Apa maksud dia sini? Maksud dia adalah okey, A, B, C ni dia mewakili sisi-sisi bagi segitiga bersudut tegak. Ini A. Ini B. Dan sini C. C ni ialah hypotenuse. Semua nilai dekat C ni ialah nilai hypotenuse. A dengan B ni nilai yang lebih pendek dari hypotenuse. Okey. Contoh A ini 3. Kalau B ini 4. Sini adalah sudut tegak. Okey. Dia mesti sudut tegak. Okey. So C automatik dia jadi 5. Kita tak payah ukur. Dia memang dah ada dalam terangkap Pythagoras. Okey. Kalau tak percaya juga kita buat rumus dia. Okey. Betul tak C ni 5? Kalau sini 3, sini 4, sini 5. Okey. Okey, baik. Kita buktikan. Okey. C kita tak tahu. Okey. Katakan kita tak tahu C ni. So, kita ambil rumus 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 kan. Tambahkan untuk cari hypotenuse. Okey. So, 9 tambah 16. Jadi, punca 25 sama dengan 5. Sebab tu C tu 5. Sini. Okey. Ini untuk yang asas. Okey. Kemudian, apa yang saya nak bagi tahu di sini, 3, 4, 5 ni ialah asas. Okey. Katakan ada satu segitiga, panjang dia berkadaran. Okey. Panjang dia berkadaran. Contohlah kan. Ini katakan ni sudut tegak. Okey. Kalau sini 9, sini 12. So, katakan sini X. Macam mana nak cari ni? Adakah kita perlu pakai macam tadi, rumus tadi, Pythagoras apa semua? Okey. Cara yang lebih mudah ialah kita bahagi dulu. Kalau boleh bahagi dua nombor ni, kita bahagi. Okey. 9 dengan 12 kita boleh bahagi dengan 3. So, sini akan dapat 3. Sini akan dapat 4. Okey, kamu tengok sini 3, 4 ada dalam terangkap Pythagoras sini. 3, 4, C hypotenuse dia 5. Okey, tadi kita dah bahagi 3. Okey, kemudian kita nak dapat nilai asal balik, kita kena darab 5 ni dengan 3 ni balik. Okey, so kamu kena darab dengan 3 balik. Okey, supaya dia jadi normal balik. So 5 darab 3 jadi 15. Okey. So tak payah kita nak guna punca kuasa 2, 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 81 tambah 144 sama dengan punca kuasa 2, 225 dapat 15. Sama aja. Saya buat lagi mudah. Okey. Baik. Itu satu cara. Okey. So untuk soalan yang ini, okey, 15, 39, 36. Tiga sisi ni boleh bahagi dengan 3. So kalau sini bahagi 3 dapat 5. Sini bahagi 3 dapat 13. Sini bahagi 3 dapat 12. Okey. So 5, 12, hypotenuse 13. Ada tak sini? Ada sini. 5, 12, 13. Okey.
So nak cari sin dia, sin theta sama dengan sudut theta di sini. So sin tentang bahagi dengan hipotenus 5/13. Sama juga jawapan macam tadi kan. Yang ni pun sama, 7, 24, 25 ada di sini. 7, 24, 25. Sini 8, 15, 17 ada tak? Ada. 8, 15, 17. Okey, bagi yang tak ada sisi sini. So macam mana kita nak cari sisi di sini? So sini 10, 26. Kita boleh bahagi dengan 2. Bahagi 2 dulu. Bahagi 2, bahagi 2. Sini dapat 5. Sini dapat 13. Kamu tengok sini 5 hipotenus 13. Mana 5? Sini 5 hipotenus 13. So sisi yang satu lagi ialah 12. Ini angka nisbah, belum angka yang sebenar. Yang mm ni belum lagi. So macam mana dapat angka mm? Kena balik darab dengan 2. Tadi sebab bahagi 2, so kita kena darab balik dengan 2. So darab balik dengan 2. So kita dapat 24 mm. Okey. Lepas tu boleh dah cari sin, cos, tangent. Bila dapat tiga-tiga sisi ni, memang semua nilai nisbah trigonometri boleh dicari bila ada tiga-tiga sisi, ada nilai ketiga-tiga sisi. Okey, untuk soalan E ni, tengok ya. Sini 1.6, sini 3. Okey, jadikan point ini, jadikan dia nombor bulat. Okey, saya padam semua dulu. Jadikan semua ini nombor bulat. Okey, kita darab dengan 10. Okey, bila kita darab 10, ini akan jadi 16. Ini akan jadi 30. Okey. Kemudian 16 dengan 30 ni boleh bahagi 2. Sini dapat 8. Okey, yang penting jangan jadi perpuluhan. Sini akan dapat 15. Hipotenus, okey. Hipotenus yang tak dapat cari lagi kan. Okey, so sini 8, sini 15. Cari sini. 8, 15. Nampak tak sini? 8, 15. Hipotenus 17. Ini nisbah, belum angka sebenar. Okey, tadi kita dah bahagi 2. Sekarang kita darab balik dengan 2. So dapat berapa? 17 darab 2 dapat 34. Okey. Bila dapat 34, tadi mula-mula sekali langkah kita darab 10. Kita terbalikkan dia, kita bahagi 10 pula. Okey. So 34 bahagi dengan 10 dapat 3.4. So jawapan dia di sini ialah 3.4 cm. Okey, tu trik dia. Okey, sama juga soalan F ini. Sini 0.6, sini 0.8. So kita darab. Okey, saya padam semua dulu. Ini kita darab semua dengan 10 supaya kita dapat nombor bulat. Okey, so ini dapat 6, sini dapat 8. Kemudian kita bahagi dengan 2. Sebab apa? Sebab 6 dengan 8 boleh bahagi 2. Okay? 6 bahagi 2, 3. 8 bahagi 2, 4. Ini hipotenus. So 3, 4 hipotenus. 3, 4 hipotenus mesti 5. Okay, ini baru nombor nisbah. Belum angka sebenar. Belum nombor sebenar. Okay, so 5 darab balik dengan 2. Dapat berapa? Dapat 10. Okay. Kemudian bahagi balik dengan 10. Dia mesti berlawan yang apa kita buat daripada mula tadi. Okey. So bahagi 10, 10 bahagi 10 dapat 1. Jadi hipotenus panjang dia adalah 1 meter. Okey. Habis. Kalau tak faham boleh rewind balik. Okey.
Okey, yang ini hitung nilai X tanpa melukis. Kita tak payah lukis segitiga, tak payah guna teorem Pythagoras dan tak payah guna kalkulator. Okey, cumanya kita guna formula tangent. Okey, iaitu apa? Ingat lagi tak? Tangent theta sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Yang ni lah. Okay. So daripada sini kita boleh tahu ada lagi dua formula yang boleh diterbitkan daripada sini. Okay. Sin theta sama dengan tangent theta darab cos theta, dan juga cos theta sama dengan sin theta bahagi dengan tangent theta. Okey. So di sini tangent theta sama dengan di sini soalan A ini dia suruh cari X. Ni kan hitung nilai X ni. Ni X. Okey. So kita tulis yang ini dulu sebab inilah soalan yang dia nak. Okey. So tangent theta sama dengan X. Ini saya ambil dari formula. Formula ni lah. Okey. So tangent theta sama dengan sin theta per cos theta. So sin theta per cos theta ini ialah X ini. Sama kan? Okey. Sin theta diberi 1/2. Cos theta ialah punca kuasa 3/2. Okey. Sin theta per cos theta per ini saya tukarkan dia jadi bahagi. So sin theta 1/2 ini per ini tukar jadi bahagi cos theta, tulis balik yang ni. Punca kuasa 2/3 per dengan 2. Okey. Setakat ni faham kan? Okey, kemudian bahagi ini tukarkan dia jadi darab. Bila tukar jadi darab, pecahan yang di sebelah ini akan jadi terbalik. 2 naik atas, punca kuasa 3 duduk bawah. Okey. Kemudian 2 dengan 2 ni boleh potong. 1 kan. Jadi 1 darab 1, 1 bawah, 1 darab punca kuasa 2/3 ialah punca kuasa 2/3. Okey. So ini jawapan dia. Baik. Kemudian sekejap. Okey, untuk B cos theta. Okey, macam mana dapat cos theta ni? Daripada sini juga. Okey, cos theta dia darab silang. Cos theta naik sini, tangent theta turun sini. Maksud dia macam bertukar tempat. Cos theta pergi ke tempat tangent theta pergi ke tempat cos theta. So dapat rumus satu lagi. Okey. Sebab apa? Sebab kita nak cari X. Sebab tu saya tanda yang ni. Okey. So cos theta sama dengan X. X itu ialah sin theta bahagi tangent theta. Sin theta ialah 1 per punca 2. Ini. Per tukar jadi bahagi. Tangent theta 1. So 1 per punca 2 bahagi. Apa-apa nombor bahagi 1 dapat diri dia sendiri balik kan. Okey. So soalan B ni senang sikit lah. Okey, tak payah nak potong-potong. Soalan C, cari sin theta sama dengan X. So sin theta daripada sini, tangent theta ni bawa ke sini, dia jadi tangent theta darab cos theta. Sebab tu dapat rumus ini. Okey. So tangent theta ialah punca kuasa 2 bagi 39/5 darab cos theta 5/8 ni, 5/8. Okey. So boleh potong kan 5 dengan 5. So jawapan dia punca kuasa 2 39/8. Okey. Cos theta X. So cos macam ni tadilah, sin theta bahagi tangent theta. Okey. So sin theta 7/9 ini per tukar jadi bahagi
7 per 4 bercuda. Ini ialah tangent kan, tangent theta. Okey, ni saya semua ambil pada soalan. So bahagi ni tukar jadi darab. So bila tukar jadi darab, pecahan ini akan jadi terbalik jadi songsang. Yang bawah pergi naik atas, atas turun bawah. Okey. So di sini boleh potong apa? Boleh potong 7. So jawapan dia 4 punca kuasa 2 per 9. Tak perlu cari nilai. Dia kata tanpa menggunakan kalkulator. Okey. So tinggal saja jawapan macam ni. Okey. Yang ni boleh kot buat sendiri. Okey, tentukan panjang sisi Q untuk setiap sudut segitiga sudut tegak berikut. Jika diberi sin sudut QRP. Mana sudut QRP? QRP. Sudut dia dekat sini. Okey. Dia kata kalau sudut di sini, sin dia ialah 1/3. So, sin, rumus sin tentang bahagi hipotenus. Ni tentang Q bahagi dengan 9. Ni. Q bahagi dengan 9. Ini 1/3 ni nisbah dia yang diberi dalam soalan kan. So, bersamaan dengan Q per 9. So, ambil nisbah, samakan dengan nilai yang sebenar, iaitu Q per 9. Ni 9 meter ni. Ni Q meter. Ini nisbah saja. Okey. So, samakan dia. Kemudian kita buat darab silang. Okey. Q sama dengan 9 ini bawa naik sini. Jadi 9 darab 1/3. Sini boleh potong. 1. 9 bagi 3. 3. So, 3 darab 1. 3. Okey. So, dapatlah nilai Q. Samalah B dengan C ni. Okey. So, yang B dengan C kamu cuba buat sendiri. Okey. 4A ni. Diberi sudut SRT. Sekejap. Mana sudut SRT? SRT. So, sudut dia di sini. Okey. Cos. Kalau kita ambil sini, so cos dia memerlukan sisi bersebelahan, iaitu Z. Z bahagi dengan hipotenus ialah 14. Ini nisbah diberi 5/7. 5/7 diberi nisbah. Ini ukuran sebenar, iaitu Z per 14. Samakan kedua-dua ini. Z per 14 sama dengan 5/7. Darab silang 14 bawa ke sini. Dia jadi 5/7 darab 14. Ini boleh bahagi 7. Bahagi 7 dapat 2. So 5 darab 2. So 10. Z ini 10 cm. Lupa nak tulis cm. Okey. Dan seterusnya lah. Ini pun sama juga macam soalan tadi. Okey. Tangent BAC. Mana BAC sini? BAC sini. Okey. So kalau tangent dia tak perlu hipotenus. Dia hanya tentang bahagi dengan sebelah. So tangent tentang X per 20. Ini nisbah dia 0.9. Okey. So samakan kedua-dua ini. X per 20 sama dengan 0.9. So, X ialah 0.9 darab dengan 20. Dapat 18 cm. Ataupun nak buat macam ni pun boleh. 0.9 ni bersamaan dengan 9/10. 9/10. Okay. So, dari sini, X per 20 sama dengan 9/10. Jadi X sama dengan 9/10 darab 20. Sama je jawapan 18 cm. Okey. Tu sekadar tambahan sajalah.
Okey. Tu saya dah buat dah. Okey, soalan 6A. Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR dan PRS diberi bahawa tangen theta sama dengan 3/4 dan PS sama dengan 5/3 PR. Okey, hitung panjang dalam sentimeter PR. Mana PR? Sini PR. Okey, sini adalah panjang PR. Okey. Okey, diberi clue sini ialah tangen theta. Okey, ini sudut theta. So kalau tangen dia memerlukan tentang bahagi bersebelahan. Tentang ada nilai 9. Cumanya bersebelahan tak tahu. Okey. So kita nak cari panjang PQ dulu. Bila dah cari panjang PQ baru kita boleh cari panjang PR. Okey. Mula-mula cari panjang PQ dulu. Yang ni bawah ni. Okey. So tangen theta sama dengan QR per PQ. QR per PQ. QR sudah ada nilai iaitu 9. PQ masih lagi PQ. Okey, sekarang kita nak cari PQ. Okey, diberi nisbah 3/4. Macam kita buat ni tadi, kita bagi samakan dia. 9 per PQ sama dengan 3/4. Kemudian daripada sini kita boleh cari PQ. PQ ni bawa dia macam bertukar tempat dengan 3. PQ pergi kat tempat 3, 3 pergi dekat tempat PQ. 4 ini dia pergi ke atas iaitu dia darab dengan 9. So 9. Maksud sini kalau pecahan ini dia melintasi sama dengan dia akan jadi terbalik. Okey, 3/4 akan jadi 4/3. PQ pula dia berada di bawah, bila dia lintas sama dengan dia akan jadi naik atas PQ. Okey, kita tak mau PQ di bawah, kita nak PQ di atas. Okey, kemudian daripada sini kita boleh potong 9 bahagi 3, 3. So 3 darab 4, 12. Sebab tu dapat PQ 12. Bila dah dapat sini 12, barulah kita boleh cari hipotenus melalui apa? Melalui Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras. Okey, sini 12 kan. Okey, so 12 kuasa 2 darab 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Okey, kemudian puncakan kuasa 2 semua nombor sini. So akhir sekali dapat 15. Okey, macam saya kata tadi, kalau kita nak cara mudah, kita boleh bahagi ni. 9 dengan 12 kita boleh bahagi 3 kan. So sini dapat 3. Sini dapat 4. Tadi kita dah belajar tadi yang asas tadi 3, 4, 5. So hipotenus dia 5. Okey. So 3, 4, 5. Nak dapat jawapan asal balik kena darab balik dengan 3 sebab tadi kita dah bahagi 3. So kita darab balik dengan 3. 5 darab 3 sama dengan 15. Sama tak jawapan? Sama kan? Okey, ini cara yang kalau kamu dah mahir lah. Kalau tak mahir tak apa, buat cara ni. Okey. Baik. Saya padam balik semua. Kemudian seterusnya cari PS. Okey, macam mana nak cari PS? Okey, clue di sini ialah PS, ini PS, panjang PS ini ialah 5/3 daripada PR. PR kita dah tahu 15. Okey. So 5/3 darab dengan PR akan dapat panjang PS. Okey. So dia nak cari RS. Bila nak cari RS kita kena tahu yang ini dengan PS dengan PR baru boleh cari RS. So kita cari PS dulu. So PS sama dengan 5/3 PR. 5/3 darab 15. Kan PR ni 15. So sebab tu PR tukar jadi nombor 15. Sini 15 dengan 3 boleh bahagi. 3 bahagi 3 dapat 1. 15 bahagi 3 dapat 5. So 5 darab 5 25. So RS yang ini kita guna Pythagoras theorem. Sini dah dapat 25. Sini dah tahu 15. Okey, saya buat pakai pen yang senang. Sini 25. Sini 15. So guna Pythagoras theorem,
dapat punca kuasa 2400 iaitu 20 cm. Kalau nak cara mudah bagi saya buat macam ni. Sini 25, sini 15. Boleh bahagi 5. Dapat 5. Sini bahagi 5 dapat 3. So 3 hypotenuse 5. So sini saya tahu mesti 4 punya. Okey. So macam mana nak dapat asal balik? Darab balik dengan 5. Tadi dah bagi 5. Darab balik dengan 5. So sini 20. Sama je kan. Okey. Habis. Okey, ni nanti kita sambung